Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Atika binti Yunus, pelajar Master Program Kerja Sosial, akan membentangkan satu tajuk yang berkaitan dengan strategi dari tindak dan situasi berisiko tinggi relapse dalam kalangan banduan dadah di penjara Malaysia. Pengenalan. Secara umumnya, strategi daya tindak merujuk kepada pelbagai cara berfikir dan tingkah laku yang digunakan dalam situasi menghadapi tekanan, sama ada tekanan dalaman atau luaran. Strategi daya tindak juga merupakan keupayaan bekas penagih untuk mengatasi masalah relapse atau hidup tanpa menggunakan semula dadah. Strategi daya tindak terdiri daripada pelbagai strategi kognitif dan tingkah laku yang digunakan oleh seseorang individu untuk mengawal tekanan serta masalah yang dihadapi. Ringkasnya, strategi daya tindak yang berkesan dapat membantu seseorang individu untuk tidak mengulangi tingkah laku penagihan semula dadah. Terdapat 4 mekanisme bela diri yang boleh digunakan untuk membantu merawat masalah penagihan, iaitu dengan menggunakan analisis logik, mencari bimbingan dan sokongan, penghindaran kognitif dan pelepasan emosi. Penggunaan 4 mekanisme ini bergantung kepada gaya hidup seseorang serta bentuk pemulihan yang digunakan untuk pulih dan bebas daripada dadah. Oleh itu, strategi daya tindak memainkan peranan yang penting yang dapat membantu seseorang untuk melawan tanda amaran serta kecenderungan penagihan relapse, yang mana strategi daya tindak juga merupakan peramal yang signifikan dengan hasil rawatan yang diterima dalam proses pemulihan dadah. Memandangkan aspek strategi daya tindak ini adalah penting untuk membantu menghindari permasalahan dadah, maka kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengenal pasti jenis strategi daya tindak yang digunakan oleh banduan dadah serta menganalisis hubungannya dengan situasi berisiko tinggi relapse dalam kalangan banduan yang terlibat dengan permasalahan dadah. Metodologi kajian. Secara ringkasnya, kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan terata lintang secara kuantitatif yang dilakukan secara survey dengan menggunakan borang soal selidik. Populasi dalam kajian ini merujuk kepada banduan dadah yang sedang menjalani hukuman di penjara Malaysia. Seramai 407 orang banduan dadah yang ditempatkan di 5 buah zon di penjara Malaysia telah dipilih sebagai sampel kajian. Antara penjara yang terlibat dalam kajian ini ialah Penjara Perak di zon utara, Penjara Pahang di zon timur, Penjara Selangor di zon tengah, Penjara Melaka di zon selatan, Penjara Sabah di zon Sabah Sarawak. Seterusnya adalah instrumen kajian. Terdapat 2 instrumen yang digunakan dalam kajian ini, iaitu strategi daya tindak dan situasi berisiko tinggi relapse. Alat ukuran bagi strategi daya tindak terdiri daripada 16 item yang digunakan untuk mengukur strategi daya tindak bebas dadah dalam kalangan banduan. Aspek ini memberi penekanan kepada 3 jenis strategi daya tindak, iaitu strategi berfokus masalah, strategi berfokus emosi dan strategi berfokus pengelakkan. Manakala alat ukuran bagi situasi berisiko tinggi relapse pula terdiri daripada 3 bahagian, iaitu berkaitan emosi negatif, tekanan persekitaran sosial dan juga konflik interpersonal. Ketiga-tiga item ini digunakan untuk mengukur situasi berisiko tinggi relapse dalam kalangan banduan di penjara Malaysia. Kedua-dua alat ujian ini menggunakan skala Likert 4 mata dengan pilihan jawapan, iaitu sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Seterusnya adalah hasil daripada dapatan kajian yang telah dijalankan. Berdasarkan hasil daripada analisis yang telah dijalankan, majoriti daripada banduan dadah memilih menggunakan strategi daya tindak penyelesaian masalah dan berfokus emosi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan dadah. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa banduan dadah berusaha meninggalkan dadah dan menggunakan kaedah yang efektif untuk mengatasi masalah dadah dalam diri mereka. Mereka menggunakan strategi daya tindak berfokus emosi, iaitu dengan menggunakan proses kognitif untuk mengalihkan perhatian bagi mengatasi masalah dalam hidup mereka. Sesuai dengan bukti tersebut, kajian oleh Ilya 2015 pernah menjelaskan bahawa strategi daya tindak berfokus masalah dapat mengenal pasti masalah yang dihadapi dan membuat perancangan dengan tujuan untuk melindungi diri daripada terlibat dengan penagihan relapse. Seterusnya adalah hubungan antara strategi daya tindak dengan situasi berisiko tinggi relapse.
Berdasarkan analisis korelasi Pearson yang telah dijalankan, terdapat hubungan positif sangat lemah tetapi signifikan antara strategi daya tindak dengan situasi berisiko tinggi relapse dalam kalangan banduan dadah. Hasil kajian ini memberi gambaran bahawa strategi daya tindak mempunyai perhubungan dengan situasi berisiko tinggi relapse dalam kalangan banduan dadah. Oleh itu, kajian ini menerima hipotesis yang meramalkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara strategi daya tindak dengan situasi berisiko tinggi relapse dalam kalangan banduan dadah. Kajian ini juga memberi gambaran bahawa kemahiran strategi daya tindak memainkan peranan penting kerana ia dapat membantu banduan dadah untuk melawan tanda amaran terhadap kecenderungan penagihan relapse. Ringkasnya, strategi daya tindak yang efektif dapat memfokus kepada mencari penyelesaian masalah terhadap permasalahan yang wujud dalam diri mereka serta membantu menangani keadaan tekanan dan kesejahteraan hidup yang berpanjangan. Secara kesimpulannya, strategi daya tindak bebas dadah merupakan satu cara yang dapat meringankan kesan daripada permintaan dadah yang wujud dalam diri seseorang. Strategi daya tindak bebas dadah yang berkesan berupaya merangsang sikap dan pemikiran positif dan ia secara tidak langsung dapat mengurangkan tekanan yang dialami. Ringkasnya, majoriti banduan dadah masih menggunakan strategi daya tindak yang efektif untuk membebaskan diri daripada dadah, iaitu dengan mengambil pendekatan dengan cara menyelesaikan masalah dadah yang berlaku dalam kehidupan mereka. Malah, analisis kajian ini juga mendapati strategi daya tindak bebas dadah mempunyai hubungan yang signifikan dengan situasi berisiko tinggi relapse. Oleh itu, hasil kajian ini memberi implikasi penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kaunselor pemulihan dadah, ahli psikologi dan pekerja sosial yang terlibat dengan proses rawatan dan pemulihan dadah bagi menyediakan program pendidikan, program pemulihan dadah dan latihan kemahiran yang berkesan kepada banduan agar mereka dapat membebaskan diri daripada dibelenggu permasalahan dadah. Sekian sahaja daripada saya dan terima kasih.